Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT masih lagi di awal surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguhnya kamu adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang berada atas jalan lurus. Sebuah wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tanzil Al-Azizir Rahim. Dalam tafsir Ibn Atiyah yang bernama Al-Muharrar Al-Wajiz itu, ulama dari Cordova, dari Spain ketika dalam keadaan Islam dahulu, negara tersebut negara umat Islam satu masa dahulu, beliau mengemukakan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa pesan kepada mereka yang dalam kedukaan supaya baca surah Yasin, supaya mereka akan dapat kelapangan, kegembiraan. Ini merupakan satu pengalaman para salihin, kata beliau, kata Imam Ibn Atiyah dalam Al-Muharrar Al-Wajiz. Juga dalam hadis lain dikemukakan contohnya oleh Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa siapa yang mengalami kesukaran, kesulitan, bacalah surah Yasin. Mudah-mudahan Allah beri kepadanya kelapangan. Jadi mungkin itu salah satu sebab mengapa. Dan juga dalam hadis lain mengatakan diberi keampunan. Asbaha maghfuran lahu. Dia akan bangun pagi dalam keadaan ampunkan oleh Allah dosa-dosanya. Mungkin kecenderungan masyarakat Melayu untuk mengamalkan hadis ini kerana ketidakmampuan mereka untuk membaca pada setiap malam, maka mereka menjadikannya pada malam yang paling utama mengikut kemampuan mereka, iaitu pada malam Jumaat. Apapun kita baik sangkalah dengan umat Islam, walaupun hadis itu barangkali ada penilaiannya di sisi para muhadithin. Jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, kembali kita kepada topik Yasin ini. Bila Allah SWT menyebut tentang perkataan Yasin, maka berbeza-beza pandangan para ulama seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mawardi. Ada 6 pendapat, sehingga pendapat yang terakhir mungkin kata beliau perkataan Yasin itu datang perkataan Ya Isa. Maknanya Ya Isa itu berarti putus harap, putus asalah sekalian musuh-musuh Islam, kerana Allah telah membekalkan kepada Nabi-Nya Al-Quran, dan Allah menjamin bahawa Nabi merupakan manusia yang diutuskan, diberikan mukjizat. Maka perkataan Yasin itu mungkin merujuk pada Ya Isa, kata beliau. Ini adalah kelebihan yang terdapat dalam tafsir Al-Mawardi, iaitu Al-Mawardi akan mengemukakan berbagai riwayat dalam bentuk yang sangat structured, systematic, pandangan-pandangan yang dikemukakan itu. Jadi bila kita melihat perbezaan pendapat para ulama tentang perkara ini, seakan-akan Allah Ta'ala berfirman bahawa kata dan kalimat yang kamu gunakan sehari-harian dalam percakapan kamu ini adalah kesimpulan daripada kata-kata Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitab yang terkemuka itu Al-Burhan, bahawa walaupun kamu menggunakan perkataan yang sama, huruf yang sama, tapi kamu gagal untuk memahami, menandingi apa yang aku maksudkan. Jadi Yasin dan juga permulaan surah yang tertentu ini dipanggil sebuah Fawatihus Suwar itu, yang menggunakan 14 daripada 29 huruf-huruf hijaiyah ni. Jadi ini adalah, kamu takkan dapat menyusun seindah, seteliti apa yang terdapat dalam Al-Quran yang kami sampaikan kepada Nabi kami SAW. Mungkin juga kata Imam Tahir Ibn Ashur lagi, perkataan Yasin ini salah satu nama Nabi SAW yang merujuk kepada Salamun ala Ilyasin dalam surah Safat ayat ke-130, yang mungkin difahami, kata beliau, mungkin merujuk kepada salam sejahtera tercurah kepada Nabi SAW, keluarga Nabi SAW. Pendapat ni pendapat yang kurang tepat, kerana jumhur para ulama tafsir menjelaskan perkataan Ilyas ini adalah merujuk pada Nabi Ilyas contohnya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kemudian Allah menjelaskan bahawa Quran ini penuh dengan hikmah. Jadi selepas menggambarkan tentang kehebatan yang ada pada ayat yang awalnya Yasinul Quranil Hakim, maka Allah menyebut tentang Quran ini penuh dengan hikmah. Penyifatan tentang Quran ini mengandungi hikmah seperti yang digambarkan oleh Syed Qutb, seolah-olah disifatkan Quran itu satu manusia yang membawa hikmah. Jadi digambarkan di hadapan kita dia mempunyai kemaslahatan duniawi dan juga ukhrawi, dan seolah-olah macam dia mempunyai sifat makhluk yang hidup, berakal dan memiliki kehendak.
Walaupun penyifatan Al-Quran ini merupakan metafora, tapi ia memberi kesan kepada kita bahawa Al-Quran itu memiliki roh. Dan memang sebenarnya membaca Al-Quran itu mendatangkan roh kepada kita. Itu sebab kalau seseorang daripada kita ingin jauh daripada gangguan sihir sebagai contohnya, bacalah surah Al-Fatihah. Iqra'u surat Al-Fatihah. Fa inna akhazaha barakah wa tarkaha hasra wa la tastati'uha al-batalah dalam hadis sahih. Bacalah surah Al-Baqarah 286 ayat itu, kerana mengambilnya adalah keberkatan, meninggalkannya adalah penyesalan. Dan siapa yang baca surah Al-Baqarah itu tidak akan mampu dikuasai oleh syaitan, oleh ahli sihir. La tastati'uha al-batalah. Batalah merujuk pada saharah. Jadi maknanya Quran ini memiliki roh, tuan-tuan. Dia ada kekuatannya. Bila kita baca, dia kekuatan itu pindah kepada kita. Seperti itulah yang digambarkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Ma tadri mal kitab wal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Begitulah kami wahyukan kepada engkau, wahai Muhammad, padamu, wahai Muhammad, ruh daripada kami. Jadi Quran disifatkan sebagai ruh. Maknanya kalau kita kaitkan dengan ayat ini tadi, Al-Quran Al-Hakim, Quran itu memiliki kebijaksanaan. Macam Luqman memiliki kebijaksanaan. Luqman itu manusia. Tapi Quran ini ada ruhnya, ada kekuatannya. Jadi Al-Quran akan dekat dengan kita dan kita akan merasai kedekatan, keakraban dengan Al-Quran itu bila ruh kita bersih kerana membaca Al-Quran. Tuan dimulai kasihan. Demikianlah para ulama salafus salih contohnya berkata, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, anda hendak dekat dengan Allah, bercakap dengan Allah, anda semayang, anda hendak Allah bercakap dengan anda baca Al-Quran. Jadi bila ayat ini menggunakan Al-Quran sebagai sumpah, menekankan bahawa Nabi SAW adalah seorang Rasul. Jadi sekian banyak perkara yang ditekankan oleh Allah dengan sumpah. Contohnya Allah menyebut wal fajr, demi waktu fajar, wal duha, demi waktu duha, wal asr, demi waktu asar contohnya. Jadi ini yang digambarkan oleh Allah SWT bahawa pentingnya keterkaitan yang ada di antara Nabi SAW. Andai kita nak mengikut Nabi, maka Al-Quran ini tidak boleh dikesampingkan. Kemudian datang ayat berikutnya menggambarkan tentang ala sirati mustaqim. Kamu berada di atas jalan lurus. Kata Az-Zamakhsyari yang tafsirnya, bukanlah bererti kat sini adanya seorang Nabi yang diutuskan membawa hidayah dan difahami ayat itu ada pula yang tidak berada dalam hidayah. Bukan begitu maksudnya. Ini maksud yang dikehendaki dalam bab mausuf, menyifatkan tentang hidayah yang terdapat pada mengikuti Nabi SAW itu. Seumpamalah kalau seseorang daripada kita berkata, Kak Long yang bijak, Kak Long yang rajin, kita panggil anak kita lah tu. Kita ada Kak Long lain ke? Tak ada kan? Anak kita seorang saja namanya yang memegang title Kak Long kan? Atau Abang Long, ya Allah, Abang Long yang rajin tahajud. Memang anak kita tu rajin tahajud contohnya. Kita tak ada abang lain, tapi kita menyebut itu bagi memperkukuhkan sifat yang baik yang ada pada dia. Maka demikian juga bila menyatakan dalam ayat ini, kata Zamakhsyari dan Tafsir Al-Kasyaf, wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Ini semua merupakan pujian buat Nabi SAW. Kau seorang Nabi yang kami utuskan di atas jalan lurus. Semua Nabi Allah dalam jalan lurus, tetapi dalam bab ini dia merupakan satu pujian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dimulakan sekalian, Hamka menyebut dalam tafsirnya Al-Azhar, kita nampak sebuah gunung di hadapan kita. Ini kata-kata falsafah oleh almarhum Faiz Hamka. Nampak seolah-olah jalan untuk sampai ke sana mudah. Gunung yang tinggi itu kita nampak di hadapan kita tersergam. Maka kita menyatakan senang untuk kita sampai padanya. Tetapi bila kita mengorak langkah menuju kepada gunung tersebut, barulah kita sedar dengan lurahnya, jalannya yang berliku-liku, hutannya yang kita kena tempuh, bukit-bukit kecilnya, jalannya mungkin kena melalui sungai. Apapun kita mesti nak kena sampai kepada gunung tersebut. Begitu juga kalau kita pergi belayar di lautan. Kita berada di atas kapal, kita nampak pelabuhan menyala-nyala pada waktu malam, berkelip-kelip lampunya. Kita menyangkakan semudah satu direct line yang kita boleh tuju dan sampai ke pelabuhan. Tetapi tidak begitu tuan-tuan. Ombak dan gelombang yang mukul menyebabkan kapal yang kita naiki tidak mudah untuk berlabuh di pelabuhan tersebut. Maka sebab itu
jalan lurus, hendaklah kita bina mengikut keupayaan, kesungguhan diri kita sendiri dengan berpegang kepada Al-Quran itu. Kamu baca Al-Quran, kamu dapat ikut jalan lurus, insya-Allah. Tapi kalau kamu tak baca Quran, kamu akan sesat. Kan itu kata penyair, innalillahi ibadan futana taraku dunya wa khafu fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laisa lihayyin watana ja'aluha lujatan wattakhazu salihal a'mali fiha sufuna. Ya Allah, indahnya kata-kata ni disebut oleh Al-Imam An-Nawawi pada awal Riyadhus Salihin, bahawa orang-orang yang cerdik, yang bijak ini, ahlillah ni, mereka mengetahui kehidupan dunia ni penuh dengan ujian. Ni keterkaitan ayat ini dengan apa yang berlaku dalam hidup kita, tuan-tuan. Quran, panduan, jalan lurus. Kita nak menuju ke gunung, orang naik kapal nak menuju ke pelabuhan, tapi rupa-rupanya jalan ke situ tak mudah. Tapi yang pentingnya Al-Quran itu mesti ada dalam kehidupan kita supaya GPS kita betul. Maka kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, sirat, kata Al-Asfahani, sirat ini, kalau kita lihat, ada juga dibaca pakai sirat, sin, ini sub qiraat. Jadi sirat ini diambil perkataan sarata, sarata, sad, ra, ta, bermakna menelan. Apa pula kaitannya menelan dengan jalan? Sirat mustaqim menyatakan kat sini. Mungkin kata para ulama lughah, disebut fiqhul lughahnya, sirat ni berarti jalan yang lebar, yang lurus, jalan yang besar. Seumpama kalau kita berjalan di atas permukaan jalan itu, seolah jalan itu menelan kita. Perkataan sirat ini disebut dalam Quran sebanyak 45 kali. Semuanya berbentuk tunggal, mufrad. Berbeza daripada perkataan sabil yang diterjemahkan sebagai jalan. Jadi penggunaan sirat ini dalam bentuk mufrad, tunggal, kadang-kadang bermakna jalan yang benar, berbeza, dan satu yang selalu merujuk kepada jalan yang benar, berbeza daripada sabil. Sabil ini boleh merujuk kepada benar, boleh merujuk kepada yang salah. Boleh merupakan jalan orang bertakwa, boleh juga dirujuk kepada orang derhaka. Wala tattabi'us subula. Allah SWT menyatakan, jangan ikut perkataan hadza sabili, ini jalan aku. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Kemudian jalan luas ini Allah gunakan pula perkataan mustaqim. Mustaqim ini datang dari perkataan qama yaqumu, yang digambarkan sebagai satu yang kuat, yang teguh, yang digambarkan jalan yang luas dan lurus. Kalau jalan hanya lebar dan luas tapi berliku-liku, maka yang digambarkan kat sini jalan yang luas, yang lebar dan terdekat untuk menuju kepada tujuan, siratal mustaqim. Jadi perkataan mustaqim ni, tuan-tuan, menuju kepada lurus. Jalan lurus adalah titik yang paling dekat, jarak yang paling dekat di antara dua titik. Kalau kita belajar ilmu fizik, maka inilah dia jalan yang Allah kehendaki kita untuk melaluinya, kerana ia menghantar, membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kemudian dapat kita perhatikan dalam ayat Allah SWT di sini, bila Allah gambarkan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Tanzilal Azizir Rahim, ia merupakan satu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang bersifat dengan sifat perkasa lagi maha penyayang. Jadi aziz ini, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, perkataan aziz, aziz ni contohnya datang perkataan azza ya'izzu, lain daripada azza ya'uzzu, lain daripada azza ya'azzu. Ya Allah, hebatnya bahasa Arab, begitulah hakikatnya. Kalau kita lihat dalam tafsir Hadaiqur Rawih wa Raihan oleh Imam Al-Urami, beliau mengatakan bahawa Al-Aziz ni maknanya Al-Ghalib ala jami'il maqdurat, Al-Mutakabbir Ghani anin ta'atil muti'in, Al-Muntaqim mimman khalafahu walam yusaddiq Al-Quran. Ini nama-nama yang dirujuk dalam Quran ni, pemilihan perkataan-perkataan Quran ini, kata Imam Al-Urami, ia merujuk kepada satu sifat kuat yang diperlukan oleh orang lain. Satu sifat kuat yang menguasai segala-galanya. Sifat kuat yang mempunyai nilai kebesaran yang orang lain kena ikut dan kena patuh padanya. Sebab itu perkataan azza ya'izzu lain daripada azza ya'uzzu, lain daripada azza ya'azzu. InsyaAllah
kita akan lihat penggunaan ini mengikut bahasa Arab. Ia sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran, kerana seperti yang telah saya jelaskan, maksud tafsir ini, kata Imam Zarkashi dalam Burhan fi Ulumil Quran, satu tafsir yang menarik. Apa maksud tafsir? Wa bayan ma'ani al-Quran wa istikhraj ahkamihi wa hikamihi. Kamu nak mentafsir Al-Quran, kata Imam Zarkashi dalam Burhan, ia merujuk kepada penerangan isi Al-Quran, perkataan Quran itu, dan mengeluarkan segala bentuk hukum hakamnya dan hikmah-hikmah yang ada padanya. Mudah-mudahan dengan memahami perkataan Quran ini, lebih dekat kita kepada kehendak yang Allah SWT curahkan dalam ayat yang indah ini, sehingga kita bertemu lagi dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.